Okey, selamat sejahtera semua. Hari ini adalah hari ketiga. Jadi kita sambunglah untuk konsep 1.3 iaitu keseimbangan daya untuk silibus Form 5 ya. Okey, so kita recap sikit. 1.1 kita dah belajar tentang daya paduan. Okey, so bila kita lukis satu vektor, okey, vektor bermaksudnya dia mewakili satu daya. Okey, sama ada dia pergi ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Okay, so semakin panjang vektor tu, so maksudnya dia punya nilai dia semakin besar. Okay. So kedua adalah lainan daya. Apabila kita ada satu vektor daya, okay, kita boleh pecahkan kepada fx dengan fy. Okay, so kita dah belajar formula dia, di mana fx adalah f cos theta dan fy adalah f sin theta ya. Okay, dan ketiga adalah kita nak belajar tentang keseimbangan daya. Okay, di mana keseimbangan daya sebenarnya kita tengok perkataan seimbang. Seimbang maksudnya kalau bayangkan kita ada objek dan ditarik oleh dua daya yang bertentangan. Okay, di mana F1 pergi ke kanan dan F2 pergi ke kiri. Dan jika F1 adalah 5 Newton, F2 pun 5 Newton. Maka dalam satu dimensi, iaitu kiri kanan sahaja, kita boleh terus tolakkan nilai dia, iaitu kalau kita carikan daya paduan, F net sama dengan F1 tolak F2 dan at the end kita akan dapat 0 Newton. Okay, so daya seimbang maksudnya apabila kedua-dua daya dia dapat mengimbangkan antara satu sama lain, so daya paduan menjadi kosong. Okay, daya paduan menjadi kosong. So bila daya paduan menjadi kosong, dia akan ada dua situasi. Okay, di mana apabila pecutan sama dengan kosong, pertama, hal laju menjadi kosong. Hal laju menjadi kosong di mana jenis gerakan adalah pegun. Jenis gerakan adalah pegun. Dan kedua, hal laju menjadi seragam. Di mana objek itu masih bergerak, cuma dia tidak mengalami pecutan. Dan selalunya kita bukan sahaja mengalami masalah dalam satu dimensi, tetapi ada dua dimensi. So kita akan tengok apakah soalan yang menunjukkan contoh vektor yang mengalami dua dimensi. Okey, sudah clear kan? So di sini kita ada dua cermin, dua cermin yang sama. Okey, digantung pada dinding menggunakan tali yang sama. So kita nampak ada T1, T1, T1 dan T2, T2. Okay, so bermaksudnya di sini kedua-dua tali untuk gambar raja 2.1, T1 adalah sama. Manakala T2 untuk gambar raja 2.2 pun sama. Tetapi T1 tak sama dengan T2 ya. Kedua-dua cermin berada dalam keadaan keseimbangan. So bila keadaan keseimbangan maksudnya daya paduan adalah sifar. Sisi bagi setiap cermin adalah 2 kg dan setiap tali boleh menampung daya maksimum 15 Newton. Jadi soalan pertama, apakah masuk keadaan seimbang? Seperti yang kita bincang tadi kan. So dia maksudnya daya paduan, daya paduan adalah sifar. Daya paduan adalah sifar. Daya paduan sama dengan sifar. Resultant force is 0. Dan kemudian untuk kirakan berat, kita gunakan formula W sama dengan mg, di mana M adalah 2 dan G adalah 9.81. Ikut SPM yang baru, kita perlu guna nilai 9.81 ya. So kita akan dapat jawapan 19.62 Newton. 19.62 Newton. Alright, dan kemudian seperti yang untuk situasi ini melibatkan dua dimensi kan. So kita tak boleh tolak. Kita tak boleh tolakkan nilai contohnya nilai daya berat dengan T1. Tak boleh tolak terus. Kita perlu lukiskan gambar raja vektor. Gambar raja vektor. Gambar raja vektor sebab dia melibatkan vektor. So kita perlu lukiskan dulu. Kita perlu lukiskan dulu. So biasanya kalau kita jumpa soalan seperti ini, jangan lupa labelkan daya. So always remember labelkan daya. Labelkan daya yang terlibat. So contoh di sini kita tahu kan, dia mempunyai berat ke bawah. Mempunyai berat ke bawah. Kemudian kita juga ada T1. T1. Ini pun juga T1. Yang ini T2. Labelkan juga anak panah dia. T2. Dengan arah ya.
Kedua, okey, pastikan arah. Okey, arah vektor. Okey, dan ketiga, kita pilihkan satu vektor dulu. Okey, pilihkan satu vektor. Pilih dan lukis satu vektor. Okey, lukiskan satu vektor. Okey, so contohnya, saya suka lukis yang horizontal ataupun yang vertikal. So, saya suka lukis yang vertikal dulu. Okey, so dia punya prinsip adalah kita lukis from tail to head. Okey, okay, dia punya prinsip. Okay, tail to head. To head. Okay, and then follow by, okay, diikuti, okay, vector line. Okay. So sedangkan yang keadaan ini adalah keadaan seimbang kan. So kita tahu titik asal dengan titik akhir akan menjadi sama. Okay, di mana dia tak ada daya paduan. Okay, so at the end bila kita lukiskan vektor, akhirnya dia akan kembali ke tempat asal. Okay, so first saya lukiskan W. Okay, W ke bawah. Okay, W. So daripada ekor di sini, okay, saya mula daripada sini ya. Okay, I start from here. Okay, mula daripada sini. Okay, daripada ekor ke kepala. Okay, dan kemudian saya lukiskan yang kedua. Okay, tak kisahlah sama ada kita nak lukiskan yang sebelah kanan pun boleh, sebelah kiri pun boleh. Okay, so saya lukiskan T1 dulu. Okay, so saya sambungkan. Okay, sambungkan daripada kepala vektor pertama. Okay, saya sambungkan. Jangan putus ya, saya sambungkan daripada ekor ke kepala. Okay, dan akhir sekali saya ikutkan lagi, okay, another one. Okay, so ketiga-tiga vektor saya lukis, okay, saya lukis satu persatu. Okay, dan satu benda yang perlu diambil berat adalah pastikan arah. Okay, pastikan arah, ikut dia punya arah. Okay, so kalau T1 ini dia pergi kepada north east kan, so kita ikut dia punya arah ke north east. Jangan kita lukis melintang atau arah lain. Okey, so ini adalah raja vektor bagi segitiga daya untuk daya 2.1. So begitu juga untuk 2.2. Okey, so it's the same thing. So kita lukis sahaja, okey, W. Dan kemudian kita ada T2. Okey, dan satu lagi kita pun ada T2. Okey, so at the end kita nampak, okey, mula dengan akhir, okey, adalah sama. Okey, mula dengan akhir adalah sama. Okay. That's why sebab kalau kita nak joinkan daripada titik mula ke titik akhir, okay, nampak dia tak ada vektor kan, dia tak ada daya paduan langsung. So that's why dia dalam keadaan keseimbangan. Okay, dan kemudian kita nak buat secara matematik, okay, kalau kita nak guna formula pun boleh. Okay, tetapi kadang-kadang soalan nak kita lukis, okay, lukis dengan skala, okay, lukis dengan skala. Okay, so di sini kita nak selesaikan, okay, kita selesaikan T1 dengan T2. Okay, so sekarang kita nak lukis, okay, kita nak lukiskan, okay, di mana di sini kita guna skala 1 cm 2 Newton, okay, 1 cm 2 Newton. So kalau kita nak lukis untuk gambar raja sebenar, so W ini adalah 19.62 Newton kan, okay, 19.62 Newton. Okay, so kita boleh buat macam ni, 19.62, okay, bahagi 2, so kita akan dapat 9.81, okay, 9.81 cm. So kita boleh lukiskan, okay, di sini cikgu tak ada pembaris, okay, tapi bila kita lukis, okay, so lukiskan dengan pembaris, okay, lukiskan dengan pembaris, okay, di mana, okay, lukislah sampai di sini dia adalah, okay, dia adalah 9.81 Newton ya, okay, 9.81 Newton, okay, 9.81 cm, okay, so yang ini adalah 9.81 cm, okay, okay, so ini adalah berat, okay, dan kemudian, okay, untuk T1 pastikan, okay, kita cuba ukur 60 Newton, 60 darjah di sini kan, okay, 60 darjah adalah di sini lah, okay. Kita cuba buat matematik, ini 60 darjah. Okay, so maksudnya di sini adalah 30 darjah. Okay, 30 darjah. So kita ukur,
Okay, kita ukurkan 30 darjah ya. Okay, 30 darjah. So, gunakan protektor. Okay, daripada sini 30 darjah. Okay, 30 darjah. So, kita cuba lukiskan. Okay, so kita cuba lukiskan garis tu. Garis sampailah. Okay, sampailah. Kita lukis panjang pun tak apa. Okay, sebab kita tak tahu okay, di manakah dia akan berhenti ya. Okey, so kita lukis panjang pun tak apa. Okey, so begitu juga sedangkan kalau kita cuba carikan sudut, okey, sudut di T1 ini, okey, pun sama juga. Okey, T1 ini dia sebenarnya pun 30 darjah juga. Okey, kalau kita cuba cuba tengok dia punya sudut di sini pun 30 darjah. Okey, sebab yang sebelah ini adalah 60. Okey, 60. Okey, so apa yang kita boleh buat? Sama juga. Okey, kita ukur 30 darjah. Okey, ukur 30 darjah. Okey, 30 darjah. Kemudian sama juga kita lukiskan yang panjang. Lukiskan garis panjang. Okey, so I lukiskan garis panjang. Okey. Alright. Okey, so sampailah di sini ya. So kita nampak bahawa kedua-dua garis mereka bertembung. Okey, mereka bertembung. So ini bermaksud sebenarnya sudut yang ini mestilah 180 tolak 30 tolak 30. Ini adalah 120. So actually kita tak mau bahagian yang inilah. Okey, yang ini kita tak maulah. Okey. So okey, yang bahagian ini kita tak mau. Okey, so mungkin saya nanti you all boleh padamlah. Okey, saya cuma sebab sini ada pemadam. Okey, so inilah konsep dia. Okey, nanti you padam sinilah. Okey, so kita lukiskan gambar raja vektor ini. Okey, dengan ini pun T1, ini pun T1. Akhirnya kita guna pembaris untuk ukur ya. Okey, untuk ukur berapa cm di sini. Okey, ukur berapa cm di sini. So katakan kalau saya guna pembaris saya ukur, okey, yang ini contohnya adalah 5.8 cm. Okey, so 5.8 darab 2. Okey, so saya akan dapat jawapan 11.6 Newton. Okey, so 11.6 Newton. Okey, so saya buat benda yang sama juga untuk T2 ya. Okey, so saya akan fast forward. Okey, so ini adalah bagi raja 2.2. So basically apa yang perubahan di sini adalah sudut ya. Okey, sudut ini adalah 45 darjah, 45 darjah. So yang ini sebenarnya adalah satu segitiga sudut tegak ya. Okey, sudut 90 darjah. So kita sama juga ukur dengan pembaris. Okey, so contohnya saya dapat 7 cm kan. 7.0 cm saya darab 2 saya akan dapat 14 Newton. Okey, 14 Newton. Basically dia bukan 5.8 cm okey, jadi 5.8 Newton per cm. Okey, 5.8 cm darab 2. Okey, 2 Newton per cm. Okey, actually like this lah, 2 Newton per cm. So that's why kita dapat unit dia adalah Newton. Okey. Alright, so kita tulis di sini 5.8. Okey, dan 11.6. Okey, dan lepas tu di sini 7 cm, 7.0 cm, 14.0 Newton. Okey. Alright, so kita dah gunakan cara lukis melalui skala. Okey, tapi kalau kita nak check jawapan, kita boleh gunakan formula jugalah. Okey, gunakan formula trigonometri ya. Okey, so berdasarkan jawapan, kaedah menggantung cermin yang manakah paling sesuai. Okey, dan berikan satu sebab bagi jawapan ya. Okey, so kita cuba tengok. Okey, okey, so tali ini dia boleh menampung daya maksimum 15 Newton kan. So kita nampak bahawa kalau kita cuba, cuba kaedah satu kan. Kita cuba kaedah satu, T1 dia punya daya yang diperlukan adalah sedikit, adalah kurang daripada kaedah 2.2. Okay, so of course jawapan adalah kaedah pertama. Okay, kaedah ajar 2.1. Okay, kenapa? Sebab daya tegang yang diperlukan adalah kurang. Okay, daya tegang T1 kurang daripada T2.
Okey, daripada T2. Okey, daripada T2.